Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke episod 3 podcast Jujur Je. Masih lagi bersama saya, host tetap anda, Mat Yasir bin Ahmad Basir. Jadi untuk episod 3 hari ini, kita juga ada seorang lagi host jemputan yang kita bawakan khas. Alhamdulillah, saya lihat episod yang lepas mendapat sambutan yang agak menarik. Ya, walaupun view-nya kita masih lagi cuba untuk mendapatkan yang lebih banyak, tapi tak apa, kita akan usaha sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Jadi untuk episod 3 kali ini, kita akan berbincangkan beberapa perkara berkenaan dengan realiti politik hari ini dalam kalangan akar umbi UMNO mengenai kerjasama bersama kerajaan Madani. Kemudian mungkin kita akan mungkin juga kita boleh bincangkan mengenai rombakan kabinet. Untuk makluman penonton-penonton sekalian, yang kita shoot hari ini adalah pada 15 Disember, hari Jumaat, 2 hari lepas. Seperti yang tuan-tuan puan-puan sedia maklum, telah berlaku rombakan kabinet kerajaan Madani. Jadi kita akan ulas sedikit pasal perkara itu. Dan juga kita akan bincangkan mengenai apakah masa depan UMNO Barisan Nasional menuju ke PRU 16. Jadi kita kembali sebentar lagi bersama hos jemputan kita. Selamat kembali ke podcast Jujur Je. Sekarang kita bersama hos jemputan kita, saudara Khairul Anwar bin Muhammad, atau lebih mesra dipanggil sebagai Ayun. Saya. Ayun merupakan setiausaha pemuda UMNO bahagian Pasir Gudang dan juga merupakan ketua UMNO bahagian Kampung Seri Bahagia. Betul? Cawangan. Sorry. Ketua Cawangan UMNO Seri Bahagia. Betul. Okey, silap sikit, tak apa. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin saudara Ayun boleh kenalkan diri lebih panjang, nama, dah kahwin ke belum, Baik. umur berapa dan sebagainya, silakan. Okey, Assalamualaikum semua. So, nama saya Khairul Anwar bin Muhammad, atau saya rasa di Pasir Gudang lebih mengenali dengan nama saya Ayun. Ya. Okey, saya berumur 39 tahun, sudah berkahwin, ada 3 orang anak, dan saya memang anak jati di Pasir Gudang lah. So, saya adalah selaku seperti apa Mak Yasir cakap, saudara Mak Yasir, selaku setiausaha pemuda UMNO bahagian Pasir Gudang. Saya selaku ketua UMNO Cawangan Kampung Seri Bahagia. Dan satu lagi selaku setiausaha kerja pemuda UMNO Negeri Johor. Ya. Selain daripada politik, mungkin ada apa-apa penglibatan bersama komuniti ke, belia dan sebagainya? Okey, untuk komuniti, saya dalam NGO, saya adalah selaku setiausaha kehormat Gerakan Belia 4B kawasan Pasir Gudang. Saya juga adalah selaku pengurusi Persatuan Penduduk dan ahli jawatankuasa Surau dan setiausaha Surau. Oh, kira memang selain daripada politik juga aktif, Saya aktif bersama komuniti dan juga belia lah. Betul. Dari segi kerjaya, ada apa tugas hakiki? Kerjaya saya adalah selaku seorang jurutera di Rapid Petronas. Saya telah berkhidmat di sana selama 2018 sehingga 2023 lah. So, secara amnya tugas saya adalah untuk menjaga data management lah. I see. Bersama Petronas. Okey, baik. Mungkin saya boleh tambah sedikit. Saudara Ayun juga saya nak ucapkan tahniah, baru saja menerima ijazah eksekutif pengurusan rantaian bekalan. Logistik management daripada Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah. Jadi untuk makluman penonton, saya dan saudara Ayun selain daripada sama-sama dalam organisasi UMNO ini, kami juga daripada universiti yang sama lah. Sama-sama alumni UMPSA. Baik, mungkin boleh ceritakan sedikit kepada penonton, dah berapa lama dalam parti UMNO dan juga macam mana dulu boleh termasuk ataupun masuk parti UMNO? Memang aktif daripada dulu ke ataupun macam mana? Okey, soalan ni ramailah sebenarnya yang bertanya kat saya. Okey. Saya bermula sejak daripada 2006. Okey, 2006 saya ketika itu 2003 hingga 2006 saya menyambungkan pelajaran dalam peringkat diploma. Selepas habis diploma, saya pun baliklah ke Kampung Seri Bahagia, kampung saya. Jadi keadaan masa tu kita tahu, masa tu UMNO tengah kuat, Barisan Nasional tengah kuat. Jadi apa yang saya nampak
di kampung saya tak ada perubahan. Maksudnya tak ada perubahan dari segi saya selaku pemuda perlu buat sesuatu untuk kita menggerakkan more tu pada aktiviti. Okey, tapi malangnya ketika itu saya tak di-approach oleh cawangan ketika itu. Jadi saya bermula dengan gerakan Belia 4B lah. So di mana ketika saya bermula saya di-approach oleh sekarang ni dia adalah naik ketua pemuda bahagian Pasir Gudang untuk saudara KJ yang tahu saya tolak balik daripada pengajian. InsyaAllah dalam episod yang akan datang kita juga akan jemput saudara KJ lah sebagai host jemputan kita. So aktiviti ialah aktiviti kemasyarakatan memang dah sinonim lah kalau kata dengan saya sejak bermula 2006. Masa tu umur berapa? 2006? 2006 masa tu ketika itu umur saya 22 tahun. Okey. Betul-betul habis universiti. Betul-betul lah saya habis diploma, saya balik ke kampung. Okay, saya nampak lah sebab yalah kita nampak perlunya ada perubahan, perlunya ada pemimpin muda ketika itu untuk menggerakkan kawasan kampung lah. Iaitu kita penduduk kampung muda di situ memang ramai. Ketika saya mewujudkan pemuda, kemudian wujudkan NGO dulu, kita boleh panggil 40 orang di situ. Masa ketika itulah. Selepas kita dah bergerak ikut follow program kemasyarakatan, terjah sahur dan sebagainya. So akhirnya daripada belia tu ditarik saya pergi ke terlibat dalam UMNO. Masa tu dari segi latar belakang keluarga memang orang UMNO ke ataupun tak ada siapa yang dalam parti atau macam mana? Sebenarnya abah saya adalah seorang ketua penerangan UMNO Cawangan lah. I see. Mak saya adalah setiausaha UMNO Cawangan. Maksudnya memang ada dalam darah. Memang ada dalam darah. Cuma lepas habis universiti tu baru atas kesedaran sendiri baru terlibat secara kalau nak ikutkan jelah mungkin masa zaman tu ketika saya mahasiswa peranan mahasiswa ni tak ada ataupun mungkin tak diwujudkan lah pada ketika itu. Yang kita ada adalah kita ada pemilihan di universiti. Saya juga tak adalah kata saya terlibat secara langsung, tapi saya dipilih, dilantik untuk jadi ahli jawatankuasa dalam kesenian dan kebudayaan. Itulah yang pertama. Hakikatnya saya tak minat politik. Sebab yalah kita dengar masa itu saya seperti yang lain-lain sama. Bila kita nak daftar undi, saya akan lari. Saya cakap saya tak minat politik. Tapi bila saya balik, kesedaran tu dah ada. Mungkin ibu bapa saya banyak nasihat. Pentingnya mengundi dan sebagainya. So saya dari situ saya terbuka hatilah untuk kita menyertai politik. Baik, terima kasih. Saya rasa nonton kalau daripada awal tadi mungkin tak berapa kenal saudara Ayun. Saya rasa sekarang mungkin dah lebih kenal lah. Tak apa, nanti mungkin in the future kita boleh berkenalan lagi. Kita berehat dulu sebentar. Baik, selamat kembali ke podcast Jujur Je. Kita nak terus kepada topik kita. Kita nak bincang isu semasa sedikit, Yun. Berkenaan dengan rombakan kabinet. Okey. Rombakan kabinet. Jadi mungkin boleh bagi pandangan saudara Ayun secara umum mengenai rombakan kabinet. Okey, ini pandangan saya lah selaku apa yang kita memerhati apa yang berlaku dalam kerajaan dan juga politik. So saya rasa apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim perlunya adalah kita memang dapati ada kelemahan-kelemahan yang berlaku dalam dari segi kabinet. So kalau saya nak boleh sentuhkan Menteri Kesihatan, kita ambil contoh. Okey. Adik saya adalah seorang nurse. Okey. So yang saya diberitahu, yang saya sendiri kita nampak tak ada satu pun ataupun tak ada perbaruan-perbaruan yang ataupun dasar-dasar yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan. Jadi pandangan saya memang patut ditukar kepada orang yang lebih kompeten lah. Dan secara keseluruhannya amat bagus. Saya cuma ada beberapa perkara lah yang saya rasa sepatutnya ditukar dan sebagainya lah. Okay, tak apa, nanti itu kita bincang lebih dalam. Okey, saya nak lebih spesifik untuk UMNO. Baik. Untuk UMNO. Okey. Untuk UMNO kita lihat tidak ada yang digugurkan. Tak ada. Tetapi berlaku reshuffle lah. Betul. Berlaku reshuffle, orang ni ke sini dan sebagainya.
Okey, ada yang berpandangan, saya ambil contoh terus, ini antara perkara yang banyak disebut. Baik. Yang Berhormat Tok Mat Hassan, Timbalan Presiden, sebelum ini di Menteri Pertahanan, kemudian ditukarkan ke Menteri Luar Negeri. Baik. Ada yang berpandangan bahawa ini adalah satu perkara ataupun move yang sebenarnya berniat untuk melemahkan pengaruh politik Tok Mat Hassan dalam UMNO. Apa pandangan saudara Yun? Okey. Saya pun banyak jugalah saya ada baca-baca dekat Facebook berkaitan dengan soalan ni. Tapi pandangan saya, okey, dalam keadaan situasi sekarang, Malaysia perlu grow. Okey, Malaysia perlu grow dan banyaklah kita perlu mencari pelabur-pelabur di luar negara. So bila kita perlu macam tu, kita perlu seorang menteri yang competent, yang memang tahu dasar pasal teknokrat. So untuk makluman, Tok Mat Hassan pun adalah seorang CEO Latar belakang korporat. latar belakang korporat. Jadi dari segi diplomasi dengan negara luar, saya rasa Tok Mat boleh jalankan tugas dengan baik. Itu satu. So yang keduanya, kalau kata tadi perkara ini melemahkan, saya rasa tak ada masalah. Sebab saya setuju, saya dah ambil petikan daripada Dato' Seri Fuad Zakashi. Zaman masa Pak Lah dalam UMNO dulu pun, dia adalah dilantik sebagai seorang menteri luar. Tapi dia masih popular dan akhirnya jadi Perdana Menteri. Jadi tak ada timbul isu. Dan berkaitan dengan reshuffle ni, mungkin, saya rasa mungkin menteri yang diperuntukkan UMNO kepada UMNO adalah yang seperti itulah. Menteri Pengajian Tinggi, kita ada Menteri Pertahanan dan Luar kita Negeri. ada Luar Negeri. Okey, 3. Undang-undang 4. Tapi kita tambah lagi satu ialah Menteri Perdagangan dan Komuniti, iaitu kita naikkan satu lagi ni Presiden untuk jadi menteri. Dan Ketua Wanita kita letak Timbalan Pembangunan Keluarga Wanita. Okey. Jadi kalau kata Tok Mat Hassan ni adalah seorang menteri besar sebelum ni di Negeri Sembilan. Okey. Untuk dalam negeri dia punya jaga mungkin lain berbanding lain Malaysia, lebih lagi Malaysia. Jadi apa yang dibuat mungkin boleh jadi pendedahan yang baik. Dan saya pun ambil contoh juga, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, itu ketua bahagian kita, sebelum ni tak pernah pun pegang portfolio lain. Selain 2, Menteri Koperasi dan Persawanan dan KPT. Dia pernah, tak silap saya, Timbalan Menteri Kerja Raya, Timbalan Menteri Kerja Raya. Tapi itu masa awal-awal. Itu masa awal. So bila sekarang yang menunjukkan prestasi yang baik, memang saya nampak ada beberapa kementerian termasuk daripada UMNO sendiri. Bukan bila reshuffle ni bermakna tak bagus. Jadi nak bagikan pendedahan dan orang yang tepat untuk duduk kursi menteri luar tu. So kepada bila tukar kepada Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin kepada Menteri Pertahanan, jadi saya boleh nampak PMX percaya dengan Datuk Seri Muhammad Khalid untuk dia mungkin dapat menjalankan dasar-dasar dan juga idea-idea yang mungkin berlainan daripada KPT tapi boleh dipakai dalam Kementerian Pertahanan. Saya ada beberapa pandangan. Yang pertama sekali, saya tak bersetuju bahawa pertukaran portfolio ini dianggap sebagai satu demotion ataupun turun pangkat. Yang pertama sekali, orang-orang yang komen mengatakan bahawa seolah-olah Menteri Pertahanan lebih penting daripada Menteri Luar Negeri. Saya rasa orang-orang macam ni mungkin, saya nak kata mungkin, satu mungkin memang dia tak tahu, tapi ada juga yang buat-buat tak tahu. You cannot, saya rasa you tak adil untuk you pandang rendah kepada Menteri Luar. Sebab satu kementerian ini adalah satu kementerian yang sebenarnya sangat-sangat kritikal, sangat-sangat penting. Lagi-lagi dalam keadaan dunia hari ini yang mana ialah dengan isu Palestinnya, isu hubungan antarabangsa dengan US, dengan Russia, dengan China dan sebagainya. So, I don't think you should look down into kementerian MFA ni. Dan untuk mengatakan bahawa itu adalah satu proses untuk melemahkan, saya rasa kalau saya penjawat awam yang berada di Wisma Putra, itu satu penghinaan. Kalau pada saya lah. Okey mungkin, dan saya nampak poin diorang. Saya nampak poin diorang yang mengatakan mungkin ada cubaan untuk melemahkan tu, saya nampak. Contohnya, mungkin ini satu kementerian yang kurang penting, tapi mungkin
dari segi engagement dengan pengundi secara direct tu mungkin kurang, betul. Okey, Itu betul. kita akui. Itu kita akui. Sebab dia akan berurusan dengan delegasi luar negara dan sebagainya. Betul. Tetapi perlu diingat, Tok Mat tetap timbalan presiden. Betul. Dan dia Tok Mat tetap ahli parlimen. Di parlimen. Yes. Jadi daripada kapasiti itulah yang dia boleh tetap berhubungan dengan pengundi-pengundi dan juga rakyat keseluruhan. Mungkin dia akan sedikit busy di luar negara dan sebagainya. Tetapi saya kurang setuju kalau mengatakan ini satu kelemahan ataupun satu usaha untuk melemahkan Tok Mat. Dan satu lagi saya rasa saya nak ucap tanya pada Datuk Zamri. Itu satu, saya rasa semasa dia memegang MFA dulu, he did a very good job. Itu kita perlu akui, dan saya baca komen-komen di media sosial pun dia antara daripada UMNO yang mendapat pujian yang sangat-sangat baik, sangat perform, terutamanya dalam dia membawa nama Malaysia dalam isu Palestin dan sebagainya. Betul. Jadi saya tak rasa pertukaran ini sebagai orang ini turun pangkat, orang ini naik pangkat. Saya tak pandang daripada segi itu. Dan juga saya juga bersetuju ini juga salah satu perkara positif untuk UMNO, kerana menteri-menteri daripada UMNO ini boleh diajah pelbagai posisi, juga menunjukkan betapa kompeten dan juga hebatnya menteri-menteri daripada UMNO untuk adapt dengan situasi semasa. Bermakna yang mungkin sebelum ini tak ada pengalaman, tetapi kita yakin dengan dan percaya dengan bantuan-bantuan daripada pegawai-pegawai yang ada di kementerian masing-masing. Okey. Saya nak tambah sikit. Secara dasarnya, kalau kata kita nak cerita, sebenarnya sebelum ni tak pernah ada menteri kanan, menteri tepi, tak pernah ada. Betul. Dia wujud ketika zaman Muhyiddin Yassin. Betul. Yang ada TPM dan ada menteri kanan. So bila kata benda ni, sebenarnya daripada dulu tak ada timbul siapa menteri luar, tak ada menteri kanan, tak ada. Betul. So ini apa yang dilakukan oleh PMX untuk reform. Benda yang kita tak perlu buat, kita tak payah buat. So semua menteri adalah penting bagi dia punya portfolio. Jadi bila kata UMNO ditambah sebagai menteri, maknanya dan semua menteri UMNO yang jalankan memang perform dengan kerja-kerja luar. Kita boleh kata, kalau kata kita sebagai orang luar, kita cakap performnya menteri luar macam mana performnya menteri pertahanan dan juga yang lain. Jadi ini bila diorang tukar kepada menteri kementerian lain, itu menambah knowledge dan kemahiran lagi kepada orang untuk seperti apa saudara biasa, untuk menghandlekan situasi-situasi yang pada masa sekarang lah. Jadi saya rasa itu. Baik, saya rasa mungkin kita dah agak panjang lebar mengenai ini. Mungkin soalan last untuk kita tutup mengenai rombakan kabinet ni. Satu perkara yang saudara Ayun rasa positif mengenai rombakan kabinet ni, dan juga satu perkara yang mungkin negatif ataupun yang saudara Ayun mungkin tak senang sangat, tak selesa sangat. Silakan. Saya rasa start dengan negatif dulu, baru kita tutup dengan positif. Kalau kata negatif, okeylah, kita ni pun salah satu pengguna media sosial. Ini pun daripada pengamatan saya lah selaku rakyat Malaysia. Jadi apa yang berlaku yang saya tak berapa suka ialah kurang kebersanannya lah dalam banyak hal lah, seperti digital. Sebelum ni sekali pecah kanan. Saya rasa itu perlu satu benda yang bagus. Kalau dulu sekali, saya rasa gagal lah. Bukan kata gagal lah, kurang kebersanan, ataupun sebenarnya kementerian tu sebenarnya sepatutnya sekali je, tapi disebabkan orang yang pegang sebelum ni tu terpaksa dipecahkan dan sebagainya. Mungkin itu satulah. Dan yang kedua, ekonomi. Kementerian Ekonomi. So, sebelum ni orang yang sama juga cakap kerajaan BN gagal, ringgit turun dan sebagainya. Akhirnya selepas tahun saya pun tak nampaklah apa-apa yang tu. Yang saya nampak yang betul-betul kesan semasa pemerintahan Barisan Nasional Datuk Seri Mohamed Najib lah. Ketika itulah, itu kalau kata pandangan saya lah. Dari segi perkiraan politik pun mungkin nak tukarkan orang tu pun mungkin agak sukar disebabkan sebab dia timbalan presiden dan sebagainya. Untuk positif. Untuk positifnya, saya gembira lah. Satunya sebab penambahan menteri daripada UMNO. Itu menunjukkan ada 3 saya rasa. Iaitu Datuk Seri Johari. Dan Noraini, Datuk Samsul Anwar Nasarah. Dan sebelum ni memang timbalan KDN. Dia memang timbalan KDN. So penambahan ni dan reshuffle dia
Itulah seperti yang kita cakap, bila berlaku dalam keadaan ini, maknakan masing-masing menteri daripada mewakili parti dapat menjalankan tugas dengan baik dan dapat juga bertambah lagi pengalaman orang dalam untuk mentadbir Malaysia lah. Okey. Baik, saya pun nak komen juga. Satu positif dan satu negatif. Okey. Saya ringkas saja. Untuk positif, untuk negatif, saya agak terkilan dengan ketiadaan wakil UMNO dalam Kementerian Kewangan. Yang mana sebelum ni kita ada Timbalan Menteri Kewangan 2, Datuk Ahmad Maslan. Yang sebelum ni saya dan juga banyak spekulasi yang mengharapkan Datuk Johari Gani untuk dimasukkan sebagai Menteri Kewangan kedua, tetapi tidak berlaku. Tapi saya rasa tak ada masalah sebab yang dilantik tu pun Datuk Amir Hamzah bekas CEO KWSP, seorang yang saya rasa insyaAllah saya yakin dia kompeten dan kita pun mengharapkan dia dapat lakukan tugas dengan baik. Kemudiannya tidak ada wakil, Timbalan Menteri Kewangan dijadikan satu saja dan yang dilantik adalah Lim Hui Ying, adik kepada YB Lim Guan Eng, anak kepada Tan Sri Lim Kit Siang. Jadi ini pun perkara yang saya rasa mungkin ada yang disebut-sebut mungkin kurang selesa di bawah, terutamanya dari kalangan akaun umbi UMNO, tapi saya rasa ini episod yang topik yang kita perlu bincang kemudian hari. Kita cuba bagi peluang pada YB Lim Hui Ying, kita tengok macam mana prestasi beliau. Yang dari segi positifnya sama seperti saudara Ayun, saya nampak penambahan pada kementerian yang dipegang oleh UMNO dan juga saya nampak beberapa orang yang dibawa masuk yang saya rasa memang perlulah, contohnya Kementerian Kesihatan. Yang sebelum ni Dr. Zaliha mungkin dia agak kurang perform sikit, mungkin dia sebab dia baru menteri. Dia penggal pertama jadi ahli parlimen, kemudian terus jadi menteri penuh. Situ satu pressure yang mungkin agak berat, tapi dah tukar kepada seorang yang saya yakin lebih kompeten lah. Itu saja berkenaan dengan rombakan kabinet. Kita kembali selepas ni. Kembali semula ke episod 3 podcast Jujur Je. Baik, Saudara Yun, kita terus ke perbincangan kita yang seterusnya, iaitu mengenai realiti semasa akad umbi UMNO mengenai kerjasama kerajaan Madani ini. Baik, saya mungkin boleh ringkaskan sedikit. Kita telah hampir setahun. Dah lebih setahun dengan kerajaan Madani ini, yang mana seperti kita sedia maklum tertubuh atas titah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Kemudiannya selepas tahun kita perlu akui bahawa realiti yang di bawah, terutama kita cakap pasal akaun umbi UMNO lah, tidak 100% positif tetapi tidak juga 100% negatif. Jadi mungkin Ayun boleh komen sedikit sebenarnya yang kat bawah ni macam mana, apa pandangan mereka terhadap kerjasama hari ini? Yang kat bawah ni yang saya nampaklah, saya pun berada di ground. Dia ada macam-macam lah. Okey. Salah satu soalan, kenapa mesti bersama DAP? Okey. Kenapa tak boleh bersama dengan Perikatan Nasional dan sebagainya? Saya jawab kepada mereka adalah jawapan politik. Okey. Umumnya kita memang tahu selama 58 tahun memang kita dah dimomokkan dengan DAP ni begini. 58 tahun itu adalah satu jangka masa yang panjang lah. Daripada mungkin datuk kita, dan daripada situ lah moyang kita cakap pasal DAP, mungkin yang cita-cita lama tu keluarlah sampai sekarang. Jadi apa yang berlaku kat bawah mungkin perkara yang dimomokkan tu lah yang dijadikan modal politik daripada pihak pembangkang. Tapi realiti untuk sekarang ni dia ada dua golongan. Yang satunya yang berfikiran politik, satunya yang maksud saya berfikiran politik ni adalah dia tahu perlunya Barisan Nasional ni untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan juga DAP adalah dari segi realiti semasa. Dan juga ketika itu memang tak ada satu pun parti yang boleh bentuk kerajaan. Jadi apa keputusan, apa pemilihan yang kita ada? Okey, ketika itu kita memang kata ketetapan dibuat oleh MKT, kita takkan bersama dengan siapa pun gabungan. Ya, kita setuju. Saya pun sedia untuk jadi pembangkang. Sedia. Sebab bagi saya pembangkang adalah paling mudah kita nak buat apa-apa, sebab kita membangkang je. Tapi kita membangkang dan kita bangkang jadi ada fakta dan isi. So yang kedua,
cerita pasal diorang boleh faham pasal politik. Okey. Kerjasama dengan PH atau kerjasama dengan PN, mana yang lebih memudaratkan parti? Yang lebih memudaratkan parti adalah kerjasama dengan Perikatan Nasional. Saya ambil contoh. Ketika pentadbiran langkah Sheraton dilakukan, kita paksa bekerjasama dengan Bersatu dan lain-lain lah. Okey. Apa kita rasa ketika itu? Saya nak tanya saudara Mak Yasir. Ketika itu satu, dia adalah marriage of convenience, bermakna memang dipaksa kahwin. Itu istilah mudah dia lah. Saya nak ambil, mungkin saya boleh ulas panjang sedikit. Okey. Kerjasama DAP, kerjasama UMNO dengan PAS, kerjasama UMNO dengan DAP, kerjasama UMNO dengan Bersatu. Yes. Okey, kerjasama UMNO dengan PAS iaitu Muafakat Nasional. Betul. Perkara ini dia tak berlaku satu malam. Betul. Dan dia tak berlaku satu malam. Dia ada proses-proses, istilah bahasa Arab ni saya tak ingat, tausiasi lah, apa benda semua. Betul. Jadi realitinya sebenarnya kat bawah, awal-awal pun sebenarnya susah nak untuk kita di bawah ini terima. Tetapi proses itu berlaku makan masa juga. Makan masa juga. Betul. Pilihan raya Cameron, pilihan raya Rembau dan sebagainya. Betul. Kemudian kita dapat bond, kita dapat officialkan bond itu semasa himpunan perpaduan rumah. Betul. Di PWTC. Okey, selesai dengan PAS. Okey, dengan Bersatu pula sebenarnya kita tak ikhlas. Ataupun kita tak ada permintaan daripada akar umbi untuk melakukan perkara itu. Betul. Dan kita tak lalu proses yang sama dengan macam mana kita lalu dengan PAS. Betul. Dan kena ingat juga dari segi konteks, Bersatu ini adalah parti bekas daripada UMNO. Tak lupa juga semasa PRU 14, kerusi yang ada Bersatu cuma 3. Faham? Kebanyakan ketika itu ahli parlimen adalah datang daripada UMNO yang lompat. Betul. Yang lompat. So macam mana datang ikhlas ya? Itu datang ikhlas ya bila nak bersama dengan Bersatu dan Perikatan Nasional. Ya, dengan itu dengan Bersatu. Jadi macam mana PAS ini alah dengan PAN, Amanah, macam itulah kita ini alah dengan Bersatu. Betul. Okey, untuk antara UMNO dengan DAP pula pun sama, dia adalah marriage of convenience atas titah yang di Pertuan Agong. Jadi of course benda tu tak mudah untuk realitinya adalah tak mudah dibawa dan memerlukan masa. Dan memerlukan masa. Dan mungkin kalau saya boleh beri sedikit teguran kepada kepimpinan secara baik. Bagi kami yang dibawa ini masa dan buatlah penerangan seeloknya. Janganlah terus dan realitinya kalau terus mungkin bagi komen yang kurang enak sikit terus dicop sebagai sekian-sekian pada saya kurang elok. Dan benda tu akan membuatkan akar umbi kat bawah ni lagi marah. Lagi marah dan menjauhkan pada saya macam mana proses yang kita buat dengan PAS dulu, lakukan proses yang sama antara UMNO dengan Pakatan Harapan ni. Dan untuk akar umbi pula saya pun selalu ingatkan kena faham realiti politik semasa. PRU 15, realitinya adalah tidak ada yang menang. Tak ada siapa yang menang. Pakatan Harapan tak menang, Perikatan Nasional tak menang, Barisan Nasional pun tak menang. Jadi tak ada siapa yang boleh bentuk kerajaan. Dan ketika itu, yalah saya nak panjang lebar pun masing-masing dah tahu cerita sebenar dia. Dan saya nak ambil kesempatan ni untuk kalau boleh untuk nak beri sedikit penjelasan yang orang selalu sebut. Kata hari tu Pau sebut no Anwar, no DAP, kenapa tiba-tiba boleh pula? Okey, yang pertama sekali, ketetapan Pau itu adalah no Anwar, no DAP, no Bersatu. Ini orang selalu sengaja tak sebut ataupun memang orang lupa. Ada 3, betul. 3. Dan satu lagi, untuk menghadapi PRU 15. Itu adalah ketetapan PAU. Itu jelas. Jadi saya tak bersetuju. Ada yang orang mengatakan bahawa presiden melawan ketetapan parti. Saya ada pandangan saya terhadap presiden. Itu mungkin episod lain lah. Tapi bab ni saya backup. Saya kata Datuk Seri Zahid tak lawan arahan ataupun ketetapan PAU. Ini adalah jelas. Ini adalah jelas. Cuma orang conveniently tak nak sebut tanpa Bersatu tu. No Bersatu. Yang disebut adalah saya sebut semula. No Anwar, no DAP, no Bersatu untuk PRU 15. Sebab tu kita BN Barisan Nasional menghadapi pilihan raya Solo. Pilihan raya 15 secara solo. So dekat situ dah ikut ketetapan parti. Dan kemudiannya kita menyerahkan kepada Presiden dan juga MKT untuk menentukan hala tuju selepas PRU 15. Jadi saya rasa
orang yang sengaja sebut sengaja meninggalkan No Bersatu tu, kita boleh tahu mungkin ada niat yang lain sengaja untuk mengelirukan. Okey, seperti saudara Mat saya cakap, yang kita tanya tadi apa pandangan kami, ini yang saya nak sampaikan di pandangan saya. Okey. Pada ketika itu, dikala Presiden Bersatu Perikatan Nasional dipanggil kepada menghadap dan dipanggil Presiden Pakatan Harapan menghadap untuk mengadakan unity government. Iaitu kerajaan PH dan PN gabung. Bagi kita tak ada masalah. Kita still lagi duduk. Tapi bila kerajaan, bukan kerajaan, pimpinan daripada Perikatan Nasional tolak, itu Tan Sri Muhyiddin tolak. Jadi Agong, kita tak boleh nak tinggalkan negara ni tak ada kerajaan. Malaysia tak ada kerajaan. Sebab nanti banyaklah implikasi-implikasi. Okey. Dalam situasi itu, bila dia panggil pimpinan parti, dia minta kita nyatakan pandangan kita. Betul, saya setuju apa yang dibuat oleh Presiden. Boleh saya sokong kerajaan siapa-siapa pun asalkan bukannya bersatu. Jadi itu dah jelas. Sebab kita dah bersama dengan orang, memang jenis, bagi pandangan saya, jenis yang tak boleh percaya, tak boleh pakai lah untuk saya rasa mungkin satu hari nanti untuk episod akan datang kita boleh ulas dengan lebih lanjut, sebab saya banyak lagi perkara nak sebut mengenai kerjasama kita dengan Bersatu khususnya. Cerita pasal PRN Sabah dan sebagainya. Tapi kalau saya cerita di episod ni mungkin terlampau panjang. So mungkin kita akan cerita kat episod seterusnya. Tapi saya rasa beberapa perkara yang saya nak sentuh. Yang pertama adalah yang memomok-momokkan bahawa sebelum tu saya nak cakap mengenai, tadi saya dah tegur kepimpinan UMNO. Ini saya nak cerita, saya nak tegur kepimpinan kerajaan secara khusus. Iaitu saya rasa untuk lagi 4 tahun ni, let's stop politik. Berhenti main politik, lupakan dulu agenda politik parti masing-masing. Buat kerja, serve the rakyat. UMNO ada agenda dia. DAP ada agenda dia. PKR ada agenda. Semua parti ada agenda. PAS pun ada agenda. Satu pun ada agenda. Tapi saya rasa ini masa untuk kita bukan kata lupakan agenda, of course lupakan prinsip dan sebagainya. Masing-masing parti ada prinsip masing-masing. Tapi sekarang ni saya rasa elok fokus kepada negara. Dan teguran saya kepada mungkin pemimpin, mungkin presiden-presiden parti-parti komponen, tegurlah ahli itu untuk janganlah keluar kenyataan-kenyataan yang mengarut. Yang akan mengeruhkan usaha dan juga keadaan untuk kerajaan kita hari ini. Saya sedia maklum, baru-baru ni adalah kenyataan daripada ahli, bukan kepimpinan, ahli daripada DAP, Tan Sri Mikit Siang, yang menyebut mengenai bukan Melayu pun boleh jadi Perdana Menteri. Dan saya rasa kenyataan sebegini sepatutnya tak disebutlah. Walaupun betul Hasan Karim sendiri pun ahli Parlimen Pasir Gudang, dia kata kenyataan tu tak salah. Dari segi realiti betul, dalam perlembagaan tak ada sebut mesti Melayu jadi Perdana Menteri. Betul, tapi you sendiri tahu ini bukan isu atau perkara-perkara yang sepatutnya disebut, dan dalam keadaan kita cuba nak membetulkan ataupun mengukurkan keadaan hubungan kerajaan hari ini, saya rasa perkara ini tak mantul. Jadi saya minta mungkin presiden-presiden parti komponen masing-masing tegurlah ahli-ahli itu supaya jangan keruhkan lagi keadaan. Dan juga satu lagi perkara, mungkin kalau Ayu nak tambah pun boleh, mengenai parti-parti yang mengutuk kita menjalankan kerjasama dengan DAP. Contoh Perikatan Nasional, Bersatu dan PAS. Saya nak ingatkan Bersatu dan juga PAS ni, dan juga penyokong-penyokong dia ni, tak ada dah dalam parti politik Malaysia ni yang belum pernah bekerjasama dengan PAS. Semua kau dulu pun pernah bekerjasama dengan PAS. Dengan DAP. Dengan DAP. So jangan belagak suci lah. Bahasa kasar dia, jangan nak belagak suci. Semua parti dah pernah kerjasama. Dan saya rasa, jadi untuk kata kau kerjasama dengan DAP, so aku tak undi kau, Bersatu pun pernah kerjasama dengan DAP, PAS pun pernah kerjasama dengan DAP. Jadi saya rasa argument tu tak boleh pakai. Pada pandangan saya, lebih elok kita tengok daripada segi angle, semua dah pernah kerjasama, tetapi siapa yang boleh kerjasama dengan paling baik? Dengan DAP dan juga Pakatan Harapan. Ketika PAS dulu berlaku isu, diorang pun tentang mengenai, diorang tak boleh capai kesepakatan mengenai RUU 355. Untuk semasa dengan Bersatu, dalam Pakatan Harapan 1.0 berlaku isu statut Rom dan juga ISET. Tetapi hari ini dengan UMNO, yang saya rasa kita perlu beri pujian, kalau ada kenyataan-kenyataan yang saya ingatkan, kenyataan individu, bukan kenyataan daripada parti DAP, individu dalam DAP,
keluar kenyataan yang mungkin tak sepatutnya, ada dalam UMNO yang akan menegur. Betul. Saya nak bagi contoh pujian saya kepada Dr. Akmal, ketua muda kita, saya nak ucapkan tahniah, teruskan, konsisten. Bermakna kita nak tunjukkan bahawa walaupun kita dah bekerjasama dalam satu kerajaan, dah berkawan dan sebagainya, yang salah tetap salah, yang betul tetap betul. Yang salah kita tetap tegur. Dan tak bermakna, dan berbeza. Berbeza dengan mungkin yang sebelum ini, bila jadi kawan, bila jadi ni terus zip, terus tutup mulut. Itu bezanya. Jadi, silakan, ada nak tambah sikit ke? Okey. Yang last tadi tu berkaitan apa tadi? Tegur. Tegur. Okey. Saya ambil contoh satulah. Bukan setakat kepada pimpinan, kepada rakan gabungan kita juga. Yang saya nampak hari-hari ni daripada MCA sendiri. Oh ya. Yeah. Saya nampak yang terbaru menceritakan pasal kita nak buat kongres ekonomi kebangsaan. Kebangsaan. Jangan buat ekonomi Bumiputera. Itu saya nak cakap sikit. Janganlah kita mengurungkan lagi dalam keadaan sekarang ni. Kita dalam kerajaan perpaduan yang kita nak bersama-sama. Kalau kata benda yang tak rasa tak penting, tak perlulah kita nak suarakan atau bercakap. Boleh menimbulkan kemarahan kalau kata banyak perkara kita boleh cakap tentang parti gabungan kita sendiri. Tapi saya ambil jalan kita tak perlu bercakap lah pasal tu. Tapi itulah saya nak tegur juga seperti Saudara Basir, fikir dulu sebelum bercakap. Itulah. Baik. Saya rasa memang satu isu yang sebenarnya kalau kita tak ada had limit masa, saya rasa isu ni saja kita boleh sembang sejam. Tapi tak apa, mungkin in the future kita boleh revisit balik topik ni. Boleh. Jadi saya rasa itu saja, kita kembali selepas ni. Selamat kembali ke podcast Jujur Je. Okey, saya rasa mungkin kita dah hampir ke penghujung dia. Tadi kita dah bincang panjang lebar pasal realiti akan undi UMNO, pasal rombakan kabinet. Jadi untuk nak sebagai penutup ni, saya nak kita tutup dengan mungkin kita boleh cerita. Tadi kita dah cerita masa lampau. Kemudian kita dah cerita keadaan semasa. So kita nak cerita masa depan pula. Betul. So untuk PRU 16, apa masa depan untuk UMNO Barisan Nasional ni? Kalau mungkin saya nak kecilkan sikit skop, adakah pada pandangan Ayun kita akan bertanding sebagai Barisan Nasional solo, ataupun mungkin kita akan dengan keadaan hari ini pergi masuk ke PRU 16 sebagai kerajaan madani ataupun gabungan madani, yang mana seperti saudara Ayun dan penonton sedia maklum, kalau perkara itu berlaku, semestinya akan berlaku rundingan kerusi. Betul. Yang bermakna mungkin sebelum ini kerusi yang secara tradisinya kita letak calon, yang mana biasanya kita akan letak hampir ke semua kerusi, kecuali ialah Sabah Sarawak terutamanya, yang memang selama ini pun kita masuk melalui GPS. Jadi kalau nak diringkaskan adalah kalau kita bersama dengan kerajaan madani, mungkin akan ada kerusi-kerusi yang kita terpaksa lepaskan. Sebagai saya ambil contoh paling dekat dengan kita, Pasir Gudang. So macam mana pandangan Ayun? Okey, pandangan saya, Barisan Nasional tetap akan berada selaku Barisan Nasional. Tetapi berada di dalam gabungan, itu Madani. Iaitu kita akan adakan rundingan kerusi untuk kita menetapkan berapa kursi yang kita boleh bertanding dan juga berapa kursi yang kita kongsi kepada rakan kita lah itu. Tapi untuk saya rasa strategi parti, kebanyakan kursi-kursi yang kita menang atau masa sebelum PRU 14, PRU ke-15 seperti baru-baru ni, yang kita kalah semuanya kebanyakan kita banyak kalah dengan Perikatan Nasional. Iaitu di kursi-kursi yang memang tradisi kepada Barisan Nasional lah. So saya pun dah ada lihat carta-carta itu dikeluarkan oleh Ibu Camat. Saya tak perlu kongsikan kat sini lah sebab itu adalah strategi parti. Memang apa yang berlaku kerjasama dengan badan ini memang itu memberikan positif kepada Barisan Nasional sebenarnya. Memanglah dia akan jadi satu polemik bila sampai masa pembagian kursi gabungan kita. Ada ketua-ketua bahagian yang takkan dapat kursi dan sebagainya. Jadi itulah, kita dah bersama, ada rundingan kursi dan sebagainya. Tapi saya rasa benda tu positif lah. Cuma
Bukan kata cuma, kita kena, yalah seperti awal tadi, penerangan apa yang kita tentang kepentingan kerajaan Madin ni kita memang kena sampaikan kepada peringkat bawahan lah. Saya rasa memang Barisan Nasional akan bersama dengan kerajaan Madin ni untuk menghadapi PRU ke-16 nanti. Kenapa tak boleh solo? Dia kena terima realiti. Zamannya kerajaan parti yang mutlak tu zaman tu dah lama berlalu. Saya rasa zaman yang tu adalah Kita zaman kena realistik lah. Kita realistik. Zaman Pak La lah ketika dia 148. 148. Solo pada Barisan Nasional itu gabungan. Tapi dalam keadaan yang kita dapat PRU 14, tak ada pun parti yang betul-betul mutlak dia menang semua, tak ada. Lagilah PRU ke-15 yang menyaksikan Barisan Nasional terpaksa memilih untuk kerjasama dengan tu atas saranan daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita perlukan keajaiban lah kalau kata kita jalan solo, tapi saya rasa mustahil dalam keadaan sekarang lah. Saya berpandangan yang pertama sekali perkara ini 4 tahun ke depan. Betul. 4 tahun atau 3 tahun ke depan, which is Kita tak tahu. kita tak tahu masa depan macam mana. Saya ada beberapa pandangan lah. Yang pertama sekali, kalau jujur je kan, Jujur je. Sejujurnya of course saya mengharapkan kalau boleh kita Barisan Nasional boleh comeback dan maksudnya kuatkan balik parti kita sampai ke tahap kita boleh bertanding solo. Betul. Itu adalah pandangan yang kita harapannya lah. Harapan. Tapi kalau kita be realistik, mungkin kita kena akui itu satu tugas yang mungkin agak sukar. Dengan keadaan hari politik hari ini, dari segi pola pengundi itu, dia dah tak nak bagi satu parti itu dominan. Betul. Dia pecahkan undi dia kepada sini. So dia dah bukan A atau B. Betul. Dia A, B, C, D, E dan sebagainya. Dan in the future pun kita tak tahu akan ada parti-parti lain, gabungan-gabungan yang lain yang lebih kuat ke sebagainya macam mana. Jadi kalau mungkin bila sampai masanya, macam saya cakap, saya rasa kalau diberi pilihan sama ada perlu bekerjasama dengan Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan, I will choose Pakatan Harapan anytime for this. Sebab macam saya cakap, dari segi keikhlasan tu dan sebagainya. Dan mungkin juga sebagai sedikit explainer ataupun kita nak beri ilmu kepada penonton-penonton kita yang mungkin tak berapa faham proses dalaman politik ini, biasanya dari segi rundingan tu dia akan berlaku macam ni. Contohnya kalau kita dengan Pakatan Harapan, biasanya kita akan tengok daripada 222 kerusi ni, yang kau menang kau punya, yang aku menang aku punya. Betul. Untuk PRU 15. Kalau ni PRU 16 kita akan tengok keputusan PRU 15. Okey, yang kau menang aku punya, yang aku menang aku punya. Jadi bermakna sekarang ni mungkin Pakatan Harapan akan dengan dia punya 82. Betul. Dengan 82 kita akan kita punya 30 lah. 30. BN lah, BN. So 30, so 80, 30. So dekat situ dah 110 something. JP 40. Dia tak termasuk 80. Oh, terus 80 lah. Jadi yang akan ada perbincangan itu adalah tempat yang mana DAP, Pakatan Harapan dan BN tak menang. Betul. Dan kebiasaannya formula dia adalah Nombor 2. mana yang dapat nombor 2 itu kerusi dia. Betul. Itu saya tak ada masa untuk pergi tengok betul-betul the exact figure. Tapi saya rasa dekat sini yang betul-betul parti kita perlu, kalau betul keputusan dia adalah bergabung ataupun bertanding secara sekali, perlu lihat betul-betul dekat sini. Betul. Mungkin ada certain kerusi, certain kawasan yang walaupun kita nombor 3, kerusi itu tetap perlu bagi pada kita juga. Sebab untuk pastikan, saya pun tak nak, contohlah, kalau kita bertanding 40 saja, tak mungkin kita akan dapat 50 kerusi. Betul. Dan mungkin 40 tu pun akan berkurang lagi. Jadi pada saya, mungkin setakat ini saya rasa akan berat ke bertanding secara sekali, secara satu kumpulan. Walaupun saya tak adalah perasaan saya 100% setuju sangat, tapi realistik, kena pastikan, usahakan sebaik mungkin we get as many seat as possible. Okey, saya sambung sikit. Untuk berkaitan dengan itu, saya dah tengok data. Ya, okey. Kebanyakan data-data yang kita terima, memang mana yang bertanding, Pakatan Harapan solid menang kepada orang. 82. 82. Maksudnya memang dia bertanding, memang tempat yang confirm dia boleh menang. Alright. Okey. Bagi Barisan Nasional pula yang bertanding
Kita bertanding masa tu 90 lebih kursi, Ya. 120. Kita Menang menang 30 je. Ya. Kebanyakan tempat-tempat yang lain tu memang Barisan Nasional. Dari I segi see. kiraan undi dia. I see. Dan tu yang kita cakap, kita boleh pakai formula campur je Barisan Nasional dengan PH, kita boleh menang kursi tu. Tapi saya rasa tak boleh pakai formula tu. Dia tak boleh semudah 1 tambah 1 Ya, 2. betul. Kan? Sebab Tu sekarang yang saya nampak sekarang ni adalah tempat yang PN akan bertembung dengan BN. Betul. Sebab Memang macam banyak. mana dengan kalau kita realistik hari ini, pengaruh mereka terhadap pengundi-pengundi Melayu tu lebih kuat. Lebih kuat. Jadi saya rasa ini satu perkara yang kita perlu lihat untuk pastikan macam mana kita boleh kembalikan semula pengaruh dan juga sokongan orang Melayu ini kepada kita punya. Itulah saya nak ambil satu Barisan petikan kenapa benda ni berlaku. Maksudnya dari segi pola pengundi kepada gelombang hijau. Dia bukan bersatu tau, gelombang hijau. Pas lah. Ni saya ambil petikan daripada Ketua Pemuda UMNO Negeri Johor. Itu pada baru-baru ni di PRN, Wawancara. di wawancara sinar. Apa pun yang dilakukan baik oleh kita kepada orang dan apa juga khidmat bakti yang kita sampaikan, tolak tepi. Dia dah sampai kategori ketasopan. Yep. Itu yang maksud saya nak tetapkan. Kita ambil contoh bertandingnya Dato' Aziz di Baling. Ya. Kedah. Di Kedah. Okey. Umumnya dia adalah seorang yang kompeten lah mewakili rakyat di Baling. Kalau kata bantuan, jangan Banjir. cakap lah apa benda, memang dia lah orangnya. Yep. Tapi akhirnya dia kalah PRU ke-15 dengan jumlah yang besar. So bila kita tanya, bila saya ada kawan-kawan dekat sana, SU kita ada kawan, kebanyakan boleh cakap, kita ucap terima kasih kepada Dato' Aziz, kita pilih Islam. Nampak tak? Jadi benda ni, apa yang maklumat yang disampaikan oleh parti PN ni, memang menjurus kepada Seolah-olah macam kalau tak undi diorang bukan Islam. yes. Very Itu benda bad. ni bahayalah bagi saya. Benda ni bahaya. Tapi itulah perkara ni cuma berlaku di Pantai Timur. Okey, bila kalau kata nak cerita, kita di Pulai dan Simpang Jeram pun kita menang. Itu adalah kawasan pola pengundi Melayu yang ramai. Maknanya bukan kita nak cakap kita lagi pengundi di Johor lagi bijak, tapi ini ketaksopan tu tak sampailah ke sini. Kita lebih kepada realistik. Okey, siapa perform, siapa yang bantu, siapa yang tu, itu yang kita pilih. Itu yang sepatutnya. Betul. Bukan kita kata okey, kita pilih parti sebab Islam. Okey, kata Islam, tapi apa yang diberikan sebagai parti Islam nak bantu kepada, akhirnya tak ada juga, minta juga duit kepada rakyat. Itulah yang saya nampak lah benda-benda ni. Baik. Selesai saya rasa untuk episod kali ini. Mungkin sebagai penutup, mungkin sedikit harapan. Harapan saya, banyak harapan saya, tapi harapan saya agar kerajaan perpaduan ni dapat kukuh dan juga ke semua ahli-ahli UMNO, akar umbi, kita dapat bersama, kita lupakan politik, kita lupakan apa benda kesengketaan, kita nak bertanding 4 tahun lagi. Jadi sebelum masa sekarang ni, kita kukuhkan kedudukan kita buat kerja kita masing-masing, kuatkan parti. Itulah harapan saya lah untuk akar umbi dan juga semualah. Daripada saya, kita tak boleh nak predict masa depan. Betul? Dan pada saya, politik ni pintu dia sentiasa terbuka kepada macam-macam kemungkinan. Betul. Jadi, tapi satu benda yang konsisten adalah kalau kita nak kuat, kita jangan kuat hanya bergantung harap kepada orang. Betul. Kita kena kuat sendiri. Kuat sendiri. Itu sajalah mungkin sedikit teguran, bukan saja kepada kepimpinan tapi kepada semua. Betul. Dalam parti, terutamanya mereka-mereka yang ada memegang jawatan untuk berkhidmat kepada rakyat. Ini pun teguran kepada diri saya sendiri dan Betul. juga kepada kami sendiri jugalah. Baik, saya rasa itu saja daripada kami. Baik. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di episod akan datang. Subscribe to my channel.